وعن زر ابن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا في جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Maksudnya dari Zair bin Hubaysh. Zair bin Hubaysh ni di kalangan ulama tabi'in. Tabi'in ialah mereka yang Islam yang tak sempat dengan Nabi SAW. Sempat dengan sahabat saja. Adapun sahabat ialah mereka yang Islam yang sempat dengan Nabi SAW. Mendapat keistimewaan bersahabat dengan Nabi SAW. Kata Zaid bin Hubaysh, aku telah datang menemui Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Safwan bin Asal ia seorang sahabat Nabi. Aku tanya berkenaan dengan menyapu di atas 2 khuf. 2 khuf ialah 2 sarung kaki. Sarung kaki ini kalau zaman dulu dibuat daripada belulang. Zaman sekarang dibuat daripada kain yang tebal. Daripada kain. Dengan sebab itu kalangan ulama mengatakan bahawa menyapu di atas khuf ini bukan sahaja boleh kepada sarung kaki yang dibuat daripada belulang, termasuklah juga daripada stoken kain. Sekiranya kita berwuduk di musim sejuk, musim sejuk ataupun musafir, payah nak buang dalam kapal terbang, maka kita ambil wuduk, setelah sapu kepala, sapu saja di atas 2 sarung kaki ataupun stoken. Setengah ulama mengatakan stoken, sapu di atas dia saja. Adapun di bawah sunat, ganti dia basuh kaki. Ini disebut dalam kitab fiqh. Oleh kerana kita tak mengaji, kita tak tahulah. Al-mashu 'alal khuffain, iaitulah menyapu di atas 2 stoken. Daripada kulit, setengah ulama mengatakan stoken kain pun boleh kalau stoken itu tebal. Jangan siapa nampak kulit. Ada ulama mengatakan boleh. Maka katanya
Kata Safwan bin Asal, apa tujuan kamu datang bertemu wahai Zair? Kata Zair, kerana menuntut ilmu. Zair kata Safwan bin Asal, tujuan saya mari kerana sayang nak menuntut ilmu. Katanya, sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dia buat. Lalu Safwan bin Asal menyebut hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, hadis ni panjang. Nabi kata, barang siapa yang memudahkan jalan bagi menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan bagi kepadanya bagi syurga. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya para malaikat di langit, ikan di laut, binatang yang melata di bumi beristighfar kepada para ulama. Sesungguhnya nabi-nabi tidak mewarisi harta benda. Nabi-nabi mewarisi ilmu. Sesungguhnya ulama ialah waris-waris yang menerima pesaka daripada Nabi. Itu hadis yang panjang. Safwan bin Asal menyebut, malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dia buat. Kita duduk dalam masjid menuntut ilmu, duduk dalam majlis ceramah kerana menuntut ilmu, ilmu agama, menuntut ilmu dalam majlis ceramah, nak dengar berkenaan dengan Islam, duduk dalam masjid, di mana saja, malaikat merendahkan sayap kerana redha dengan penuntut ilmu. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itulah kalam Allah. Kalam Allah ialah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Lalu aku kata, Zair kata, sesungguhnya saya keliru. Di dalam hati saya ada kekeliruan berkenaan dengan hukum menyapu 2 sarung kaki setelah seseorang itu buang air besar dan air kecil. Kamu adalah seorang di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang berjumpa denganmu untuk bertanya, adakah Nabi pernah menyebut berkenaan dengan perkara ini? Katanya, ya. Kata Safwan bin Asal, ya. Nabi menyuruh kami, sekiranya kami musafir, kami tidak boleh, kami tak payah mencabut sarung-sarung kaki selama 3 hari 3 malam. Menunjukkan bahawa dibenarkan bagi orang musafir yang boleh mengqasar dan jamakkan sembahyang, sapu kaki selama 3 hari 3 malam. Malaikat kerana berjunub, kerana hadas besar. Kalau hadas besar kena mandi. Menunjukkan bahawa menyapu stokin dan khuf ini ialah kepada wuduk sahaja. Adapun mandi wajib tak boleh. Tetapi buang air besar dan kecil dan tidur dibolehkan, kata dia. Junub tidak boleh, hadas besar tak boleh. Lalu aku tanya lagi, kata Zair, aku tanya lagi Safwan bin Asal, adakah Nabi pernah menyebut berkenaan dengan sesuatu perkara yang dikasihi dan diingini oleh seseorang? Katanya, ya. Kata sama je, ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu musafir, sedang kami berada di sisinya, tiba-tiba datang seorang A'rabi, seorang Arab darat, jauh daripada bandar, yang tak mengaji. Dia orang Islam, duduk jauh, pera kambing, cocok tanam, tak mengaji agama, tapi Islam. Dia jahil bab agama. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan memanggil dengan suara yang kuat, ya Muhammad. Dia panggil dengan suara yang kuat. Para Nabi dekat aja panggil kuat juga. Ini jenis orang Arab Badui, kasar. Lalu Nabi menjawab seperti suaranya, ha, kata Nabi. Dalam bahasa Melayu, ha. Nabi jawab macam dia cakap kuat juga. Lalu aku kata kepadanya,
Hei, perlahankan suaramu. Kamu berada di sisi Nabi SAW. Kamu ditegah melakukan seperti ini. Aku pun larang dia jangan cakap kuat. Tuhan tak beri. Ditegah oleh Allah Ta'ala. Ayat-ayat Quran mengajar sahabat-sahabat jangan cakap kuat depan Nabi. Balah bisi bangga depan Nabi pun tak boleh. Allah Ta'ala larang. Jangan. Lalu orang Badui itu jawab, demi Allah, aku tidak akan memperlahankan suara aku, kata dia. Dia jawab kerah juga. Jawab kerah. Lalu orang Arab Badui itu berkata, seseorang itu menyayangi kaum, sedangkan dia tak pernah berjumpa dengan kaum itu. Ada orang dia sayang bersatu kaum, dia tak pernah berjumpa dengan kaum itu. Maknanya dia sayang ke Nabi, sayang ke sahabat Nabi, tapi tak pernah jumpa kejut begini saja. Macam mana orang tu? Dia kata tanya Nabi. Soalan dia molek. Saya ni orang darat, orang jauh, tak pernah berjumpa. Ni dia berjumpa Rasulullah. Macam mana saya ni? Saya kasih ke Rasulullah. Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat kelak. Nabi kata, seseorang itu di hari kiamat kelak, Tuhan kumpulkan dengan orang yang dia kasih. Kalau di atas dunia ni dia kasih kumpulan Islam, sayang ke Islam, jawab dia bersama dengan orang tu pada hari kiamat kelak. Dia kasih pada seorang tu kerana pangkat dia, kerana harta dia, kerana benda dia. Dia sayang kawan tu lah. Kalau kawan tu celaka, celakalah dia. Kalau kawan tu baik, baiklah dia. Itu dia. Maknanya begitu. Seseorang bersama dengan orang yang dia sayang di atas dunia ni. Di atas dunia dia sayang seseorang kerana Islam, dia bersama dengan Islam. Dia sayang kerana dunia, kalau dunia tu celaka, celakalah dia dengan orang tu hari kiamat kelak. Itu maknanya. Dan dia terus melangsungkan ucapannya dan bersabda dengan menyebut, ada satu pintu dari arah barat, luahnya perjalanan kenderaan selama 40 ataupun 70 tahun. Tuhan buka satu pintu dari arah barat. Luah pintu tu kalau orang naik kuda 40 tahun perjalanan ataupun 70 tahun perjalanan. Mengikut Sufyan, salah seorang perawi hadis, pintu itu dari arah Syam, barat kepada Madinah ialah Syam. Allah Ta'ala jadikan pada hari diciptakan segala langit dan bumi terbuka untuk taubat, tidak ditutup sehingga matahari naik dari arahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan lain, kata hadis hasan lagi sahih. Hadis ini memberi makna yang sama dengan hadis yang terdahulu, iaitulah Allah Ta'ala buka pintu taubat, tak tutup. Luah pintu taubat tu tak terhingga. Sehingga kalau nak bandingnya, perjalanan 40 tahun ataupun 70 tahun. Dekat-dekat Nabi umur kita perjalanan. Luahnya pintu taubat. Allah Ta'ala buka sehingga matahari naik dari arah barat. Bila matahari naik dari arah barat, maka pintu taubat pun ditutup. Oleh kerana itu, kita naklah mengambil peluang sepenuh-penuhnya sentiasa beristighfar dan bertaubat. Wallahu a'lam.